Rahmat dari segi bahasa bermaksud belas kasihan. Dari segi istilah pula, rahmat ialah kebaikan Allah kepada manusia seperti tubuh badan yang sihat, minda yang cergas, jiwa yang bersih dan selainnya. Rahmat Allah boleh dirasakan dalam sebarang bentuk, sama ada ampunan dosa, perlindungan, petunjuk dan rezeki. Allah mengurniakan rahmat kepada yang Dia kehendaki. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 74, yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Allah bagi rahmat ni tuan-tuan kepada orang yang terpilih saja, orang yang Allah kehendaki. Sebab tu kita kena minta rahmat, belas kasihan Allah. Kita tuan-tuan ingat, matlamat kehidupan kita ialah syurga Allah. Tu kita punya, itu yang kita nak pergi. Situ tempat dia. Dan kemuncak kepada nikmat yang akan kita dapat dalam syurga Allah nanti ialah dengan kita memandang wajah Allah. Pandang wajah Allah ni satu nikmat yang paling besar dalam segala nikmat yang ada dalam syurga. Itulah matlamat kita ni. Daripada kita hidup sekarang ni, kita nak yang tu, nak dapat masuk syurga Allah. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam kita nak masuk syurga Allah tu ada perjalanan dia. Perjalanan ni mesti sesuai supaya kita tak tersesat dan kita tak terarah ke arah lain daripada menyampaikan kita kepada syurga Allah SWT. Dan perjalanan ini kita perlukan kepada rahmat Allah. Apatah lagi kalau nanti kesilapan kita buat dalam kehidupan kita menyebabkan kita nanti tersesat, pergi arah lain, pergi jalan lain. Orang kata jalan sini. Sebab tu tuan-tuan boleh main duduk dalam majlis ilmu ni. Ini pun birahmatika ya arhamah, dengan rahmat engkau wahai Tuhan pemurah maha pengasihani. Yang main ni pasal apa? Yang main ni ialah orang-orang yang dijemput oleh Allah untuk duduk dalam majlis yang membawa kepada jalan yang nanti boleh masuk syurga Allah. Bukan saya sebut, Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu li bitriqan al-jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk pituntut ilmu Allah, maka Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, habis tu kita yang buat option tu kan, kita yang pi tu kan. Nabi SAW kata apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah nak kebaikan pada seorang tu, Allah akan faqihkan dia dengan agama. Allah akan bagi kefaqihan tu kepada agama, kepada dia. Maksud dia apa? Perjalanan tu Allah yang susun, Allah yang jemput, Allah yang pilih. So dalam ramai-ramai orang yang duduk di sekitar ni, Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis dia yang pemudahkan kita untuk masuk syurga Allah. Syukurlah. Maksud dia, dalam perjalanan kita nak balik ni, kita perlukan kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Allah bagi kita kesihatan, ini rahmat Allah. Allah bagi dekat kita ni jiwa yang bersih, akal yang cerdas, tubuh badan yang sihat, kelapangan, ni semua dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tuan-tuan sekalian, sebab tu Allah kata apa? Allah akan bagi kepada siapa yang dia pilih. Bukan semua orang akan dapat belas kasihan Allah. Bukan semua orang akan dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab itulah ada sahaja mukmin yang berasa cukup dengan apa yang ada, walhal dia tidak ada apa pun di dunia, lantaran rahmat yang Allah bagi kepada dia. Ada juga mukmin yang tidak berasa cukup walaupun dia berupaya memiliki apa yang dikehendaki di dunia. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Ada orang rasa cukup ya? Cukupnya, walaupun kita nampak dia macam tak ada apa-apa. Cukup ni tuan-tuan bukan mesti banyak. Dia rasa. Cukup ni perasaan. Ada orang banyak dia ada. Dia ni orang, kita tengok dia orang kaya, tapi sentiasa tak cukup. Dia berasa tak cukup. Cukup ni bukan maksud banyak. Cukup ni cukup. Banyak dia boleh jadi mudarat. Sikit dia rasa tak cukup. Cukup ni ialah apa yang sesuai kadar dia untuk dia, supaya dia tak rosak. Nak bagi contoh mudah, bawa kopi, bawa gula. Minum kopi tanpa gula pahit, tak sedap. Ambil satu sudu gula bancuh, manis sikit, tak apa nak sedap lagi. Ambil 2 sudu gula bancuh, okey lah, rasa okey lah. Ambil 3 sudu gula, rasa ngam, cantik, sedap. Masuk gula lagi 4 sudu gula, dah terlampau manis dah. Masuk 5 sudu gula, oh tak boleh minum. Masuk 6 sudu gula, rasa apa? Langsung tak boleh minum lah, bau mudarat lagi. Itulah harta sebenarnya. Itulah rezeki sebenarnya. Rezeki yang baik kat kita ialah yang cukup-cukup je kat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana kita tahu level cukup untuk kita ni banyak mana? Kita tak tahu. Yang ni rahmat mai. Yang ni yang kita perlu kepada rahmat Allah, supaya Allah bagi kat kita rezeki yang cukup-cukup je kat kita, yang tak lebih supaya tak kita boleh merosakkan kita, ataupun kurang yang menyebabkan kita tak cukup dalam keperluan kehidupan kita. Kita nak minta Allah bagi aku rezeki yang cukup-cukup je. Rahmat.
Macam Nabi doa, ya Allah berilah yang secukup-cukupnya kepada keluarga Muhammad. Tuan-tuan rasa tuan-tuan rajin nak doa macam tu? Ya Allah bagi cukup-cukup dah lah. Ada? Mana ada kita doa, ya Allah bagilah rezeki melimpah ruah, tu kita minta lah. Betul kan? Sedangkan rezeki yang cantik untuk kita ialah yang cukup-cukupnya. Nak buat macam mana? Kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya ibni Adam, wahai anak Adam, irka'li min awalin nahari arba'an, wahai anak Adam, rokoklah kepadaku pada awal siangnya dengan 4 rakaat, maka aku akan mencukupkan sehingga ke akhirnya. Tuan-tuan nak dapat rezeki cukup aja, yang tak bagi mudarat kat kita, waktu buat macam mana? Awal siang solat 4 rakaat. Awal siang tu waktu mana? Duha. Jadi sembahyang duha berapa rakaat? 4 rakaat. Sebelum ni sembahyang duha berapa rakaat? 2. Lepas ni buat 4. Nabi SAW, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, berapa rakaat Nabi SAW sembahyang duha? Kata Sayyidina Aisyah, Nabi solat duha 4 rakaat dan Nabi SAW menambah sesukanya. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahawa man sallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an banallahu lahu baitun fil jannah. Siapa yang sembahyang duha 4 rakaat dan sembahyang sebelum daripada zuhur 4 rakaat, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Ini semua dalil-dalil buat sembahyang duha 4 rakaat. Minimum 2 rakaat. Kata Sayyid Abu Hurairah radhiyallahu an, kekasihku Nabi SAW telah berpesan kepadaku, berwasiat kepadaku sallallahu alaihi wasallam, untuk aku tidak tinggalkan 3 perkara ni. Dan aku tak tinggal sampai ke akhir hayatku. Apa dia? Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam, siyam, puasa, 3 ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dan sebulan ambil pilih puasa 3 hari. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rakaatanud duha, 2 rakaat sembahyang duha. Tak tinggal. Maksud dia apa? Minimum sembahyang duha berapa rakaat? 2 rakaat. Cantik sembahyang duha berapa rakaat? 4 rakaat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an utiru qabla an arqud, sembahyanglah witir sebelum kamu tidur. Ini 3 amalan yang Nabi pesan kepada Abu Hurairah, Nabi SAW, dan yang dia tak tinggal dah sampai ke akhir hayat dia. Dan salah satunya 2 rakaat sembahyang duha. Paling kurang sembahyang duha 2 rakaat. Nak dapat kesempurnaan, kecukupan daripada apa yang Allah nak bagi rezeki kita pada hari tersebut, belajar buat duha berapa rakaat? 4 rakaat. Dan nak buat duha 4 rakaat ni pun perlu kepada rahmat Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa? Tuan-tuan boleh bayang satu benda. Nak cerita pentingnya rahmat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan tengok, ada orang yang bila dia buat ibadat, bila dia dalam kehidupan dia seharian, ada saja ruang untuk dia buat ibadat. Sedangkan kita kadang-kadang lapang lebih daripada dia, tak sempat nak buat. Tuan perasan? Tanya kawan kita, kamu baca Quran tak hari ni? Baca. Berapa muka surat baca? Alhamdulillah dapat sejuzuk. Kita kata, lah dia ni sibuknya dengan kerjanya, dengan urus anak-anak dia, dengan apa. Tapi dapatlah satu juzuk. Kita yang tak sibuk macam dia, satu muka pun tak dapat. Bahkan satu ayat pun tak dapat. Tuan-tuan faham? Kita kata, sembahyang duha tak ni? Alhamdulillah dapat. Akulah tadi sampai-sampai ustaz dah mula dah duduk terus. Lepas tu lagi, lepas habis kuliah, Sayyid Muhammad dah kena rushing keluar dah. Padahal dia duduk kat dalam masjid dah. Sempat dah? Sempat. Pasal apa aku tak sempat dah? Tu rahmat. Kalau Allah nak pemudah kat seorang untuk ibadat, Allah bagi yang mudah kat dia. Kita takut kita ni tuan-tuan, Allah duk cabut berkat dalam waktu kita tu sampai kita tak sempat nak buat apa-apa. Tuan-tuan faham tak ni maksudnya? Ada orang yang Allah bagi dekat dia berkat waktu. Dia sempat baca Quran, dia sempat mayang duha, sibuk macam mana sempat dia buat. Kita ni, tak sempat, terlepas. Baca Quran, tak sempat, duha. Lah dah habis waktu duha dah. Tuan-tuan faham tak ni? Sebab tu nak buat ibadat pun perlu rahmat. Dia faham tak? Tu, kalau kita baca macam tu, baru tahu pentingnya rahmat. Ya Allah. Sebab tu minta apa pun tak boleh lepas daripada rahmat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.